Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah kita syukur kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita rahmatnya dan nikmatnya. Kita sambung perbincangan kita daripada kuliah pada minggu yang lepas. Kita mengambil ibrah daripada sirah Nabi Allah Adam alaihissalam. Ibrah yang ketujuh ialah takabur. Sesiapa yang memiliki sifat takabur, maka mereka itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja Allah benci, Allah laknat mereka yang ada sifat takabur. Sebagaimana yang disebut dalam kitab suci Al-Quran Karim, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang bermaksud, dan janganlah engkau memalingkan mukamu kerana memandang rendah kepada manusia, dan jangan engkau berjalan di muka bumi dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong, takabur, lagi membanggakan diri. Ayat ini mengingatkan kepada kita jangan sombong, jangan takabur. Kerana penyakit sombong dan penyakit takabur ini ialah penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit yang telah meletakkan syaitan itu sebagai makhluk yang paling awal durhaka kepada Allah SWT kerana sombong dan takabur. Bila memandang rendah kepada sesama manusia, kita rasa kita hebat, kita pandang rendah pada orang lain, itu takabur. Tengok orang cacat, kita rasa hina, kita pandang rendah pada orang cacat. Orang OPU tu. Sedangkan mereka itu Allah jadikan sedemikian. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan mereka itu cacat. Kadang-kadang orang yang menghina orang cacat itu, dia lebih hina daripada orang cacat itu sendiri. Orang cacat ni kadang-kadang kelebihan banyak diberikan oleh Allah SWT. Orang buta umpamanya, ramai orang buta yang hafal Quran 30 juzuk. Orang jelek ni satu surah pun tak hafal. Mana tak boleh kita menghina sesama manusia. Tengok orang pelik sikit, rupa parahnya pelik sikit, kita pun hina. Sedangkan rupa parah dia yang Allah berikan itu merupakan satu takdir, merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh menghina. Begitulah juga mereka yang berjalan di muka bumi dengan sombong. Oleh kerana dia orang yang lebih berpangkat tinggi, berkedudukan lebih daripada orang lain, dia bersombong. Allah tidak suka kepada mereka yang sombong, takabur dan membanggakan diri. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya dia tidak suka kepada orang yang sombong, takabur. Surah An-Nahl ayat yang ke-23. Orang yang sombong dan takabur, hatinya ditutup oleh Allah SWT. Allah tutup hatinya. Bila hatinya tertutup, dia payah nak terima kebenaran. Orang cerita benda yang betul pun payah nak terima. Sehingga dia tak dapat nak beza mana yang betul dan mana yang salah, mana yang sebenar dan mana yang tidak sebenar. Kerana hatinya telah ditutup oleh Allah SWT. Semoga Allah tidak tutup pintu hati kita dan supaya sentiasa membuka pintu hati kita. Orang yang hatinya terbuka,
mudah menerima taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hati tertutup, dia payah nak menerima kebaikan dan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika yatba'ullahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar." Demikianlah Allah menutupkan hati tiap-tiap orang yang sombong takabur, yang bersifat angkara. Allah tutup hati mereka ini. Allah tutup hati sesiapa saja yang sombong dan takabur. Jadi bila Allah tutup hati ini, kita sangat bimbang dan sangat takut bila hati ditutup oleh Allah SWT. Kerana dalam kehidupan kita datang muka bumi ini, kita mengharapkan taufik dan hidayah daripada Allah SWT. Kita minta Allah tunjukkan kepada kita jalan yang benar. Bila hati ditutup oleh Allah SWT, maka kita tak nampak kebenaran itu sebagai kebenaran, kebatilan itu sebagai kebatilan. Buta mata, dengan buta hati ini kita takut lagi buta hati. Maka setakat buta mata, rasa tak bimbang, boleh jalan maulid untuk balik ke akhirat. Dan buta hati ini jalan tewing untuk balik ke akhirat, jalan tak betul untuk balik ke akhirat. Dia mengambil perkara-perkara yang salah, ideologi yang sesat, ajaran-ajaran tak betul. Bila hati tertutup, dia nampak kebatilan itu sebagai kebenaran, dan kebenaran itu dia nampak sebagai kebatilan. Ini orang yang hati tertutup. Orang yang ditutupkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dapat melihat kebenaran. Tak dapat nak tengok kebenaran. Royaklah guana-guana pun kepadanya benda yang betul, dia tetap menolak. Dan ini berlaku di kalangan umat-umat yang terdahulu. Dan di kalangan umat Nabi Muhammad pun ada juga manusia yang seumpama itu. Nabi berdakwah di Mekah, hak tolak kebenaran, tak sudah mati di atas kebatilan, mati dalam jahiliyah. Pada Nabi sendiri berdakwah, menyampaikan seruan agama kepada mereka. Ini hati yang tertutup ini sampai sudah mati di atas kebatilan. Mereka yang ditutupkan hati oleh Allah Subhanahu wa taala meraba-raba dalam dunia yang luas ini lebih teruk daripada orang buta. Lebih teruk daripada orang buta. Orang yang hatinya buta lebih teruk daripada orang yang buta mata yang duduk dekat muka dia tu. Orang buta yang tawabak dan tidak menolak kebenaran adalah selamat. Orang buta yang tidak menolak kebenaran dan tawabak kepada Allah SWT selamat. Selamat. Tetapi orang yang takabur tidak selamat, kerana mata hatinya buta. Orang takabur ni mata hati dia buta. Orang yang ditutupkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia memilih jalan sesat dan menolak petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dia pilih jalan sesat. Orang yang hati buta ni, dia pilih jalan yang salah, jalan sesat. Ini yang paling kita takut. Dia tolak jalan yang betul, dia pilih jalan yang sesat. Dia pilih perjuangan yang batil dan dia tolak perjuangan yang benar. Di hadapan kita ni ada dua, satu yang benar, satu yang salah. Yang benar ni satu, bukan dua, bukan tiga, satu je. Daripada dulu sampailah ke zaman kita pada hari ini. Sejak Nabi Adam AS sampailah ke Nabi Muhammad SAW, yang benar itu satu, kata Ibn Kathir. Yang tak betul itu jumlahnya tak boleh dibilang, banyak sangat. Tak boleh dibilang, banyak sangat. Jadi bila menolak kebenaran dan mengambil kebatilan kerana mata hati yang buta, mereka ini menjadi manusia yang paling rugi. Orang yang ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala memilih kesesatan dan menolak petunjuk. Memilih kesesatan dan menolak petunjuk. Kita minta tiap-tiap kali lepas solat. Dalam solat tu kita minta ihdinas siratal mustaqim, supaya Allah berikan kepada kita jalan yang betul, jalan yang lurus, jalan yang benar. Takabur akan menghalang seseorang itu masuk ke dalam syurga, walaupun sekecil zarah sekalipun. Walaupun sebesar zarah ni tak nampak. Zarah ni tak nampak, halu sangat.
Tetapi kalau ada sebesar zarah sekalipun takabur itu dalam hati, maka mereka yang ada sebesar zarah sekalipun takabur itu akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka. Apatah lagi kalau takabur itu tak besar. Sepanjang-panjang hidup dia seorang yang takabur. Tahu kan, dia sombong dengan pangkatnya, sombong dengan harta kekayaan, sombong dengan keluarganya, sombong dengan segala-galanya. Maka mereka yang ada perasaan begitu, yang sombong ini, walaupun sebesar zarah, dia tidak akan masuk ke dalam syurga. Nabi SAW telah bersabda, la yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya memendam sebesar biji sawi daripada sifat sombong. Walaupun sebesar biji sawi biji bayar tak? Biji sawi, biji yang sangat halus. Walaupun sebesar itu sekalipun, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak beri peluang kepada orang ini masuk ke dalam syurganya. Sebaliknya mereka akan masuk dalam neraka. Orang sombong ni, walaupun sebesar biji sawi, sebesar zarah sekalipun, mereka tidak akan masuk dalam syurga. Sebaliknya mereka itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong takabur daripada beribadat dan berdoa kepadaku akan masuk ke dalam jahanam dalam keadaan hina. Allah campur ke dalam neraka jahanam dalam keadaan yang hina. Dan keadaan hina tu, makanan dan minuman ahli neraka ni daripada darah dan nanah ahli neraka tu juga. Darah dan nanah ahli neraka tu juga. Dan tepatnya sangat azab bagi mereka yang dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi sebut neraka, sebut surga ni bagi orang beriman, dia yakin, semakin pertama yakin. Bagi orang tidak beriman, sebutlah 5, 6 tahun, 7, 8 tahun, dia tetap macam tu juga. Dia tak percaya, dia tidak yakin. Apa yang dia tak nampak dengan mata kasar dia. Syurga ni tak nampak dengan mata kasar atas dunia. Syurga neraka pun begitu juga. Dosa pahala pun tak nampak. Tapi itulah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Banyak amalan yang takabur menyebabkan mereka diseret ke dalam api neraka. Banyak amalan orang yang takabur ini diseretkan mereka ke dalam api neraka. Contohnya memakai pakaian yang labuh melepasi buku lali, mata kaki. Dia pakai tu dengan sombong. Kalau pakai tu tak sombong tak apa. Ni pakai dengan sombong. Sebarang kala, tak kira lah, kain plekat ke, seluar ke, jubah ke, memakai pakaian itu dengan sombong. Ataupun lain-lain perkara, lain-lain perbuatan yang disifatkan sebagai sombong. Tak semestinya pakai kain melebihi buku lali. Waktu disebut dalam hadis, orang zaman-zaman dulu dia pakai kain ataupun pakai jubah melebihi buku lali, dia pakai itu dengan sombong tak? Dia pakai itu dengan sombong. Nabi sebut melebihi daripada mata kaki buku lali. Itu sombong. Jadi perbuatan sombong ini tak semestinya memakai kain. Pakai apa pun kalau dengan sombong, maka mereka itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Man asfala minal ka'baini minal izaril fafinar. Nabi SAW telah bersabda, yang di bawah mata kaki daripada kain, maka itu bahagian api neraka. Pakai kain plekat, labu melari-lari, masalah tanah, masalah jeruk. Pakai seluar panjang pun gitu juga. Pakai seluar panjang yang labu melari-lari. Zaman-zaman dulu, orang muda ni dipakai seluar bell bottom. Zaman dulu, zaman tahun berapa tu? Pakai seluar kaki luar tu. Kaki luar labuh meleret lagi. Tak nampak tumi melabuh. Labuh tu tak nampak tumi. Yang awak mula dulu ni lah arti-arti yang mula dulu.
Sebenarnya dari segi fashion pakai ini arti yang menggunakan dulu. Orang lain pakai tiru. Jadi pakaian-pakaian begini bila masuk di tempat yang kotor, terutama dalam tanah, dia jadi kotor, tak bersih. Jadi sebab itulah Nabi SAW mengingatkan kepada kita supaya jangan memakai pakaian yang labuk, kerana memakai pakaian labuk itu dengan niat sombong. Dengan sombong, tak sombong tu mungkin tak lah. Tak biasanya kalau pakai labuk itu sombong. Ada perasaan sombong memakai pakaian labuk. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memandang dengan rahmat orang yang memakai pakaian dengan sombong. Orang memakai pakaian dengan sombong, kalau tak pandang dia dengan rahmat. Pakai jubah dengan sombong, pakai baju kuk dengan sombong, pakai suit baju Melayu dengan sombong. Apa saja pakaian yang dipakai itu dengan sombong. Allah tidak pandang dia dengan pandangan rahmat. Sedangkan rahmat Allah ini bagi kita sangat penting. Rahmat Allah dan berkat daripada Allah, dua-duanya sangat penting. Hidup kita kalau tidak berkat tak ada guna. Tak ada guna. Hidup kita tidak ada keberkatan. Orang kata harta banyak dia. Rumah sewa saja ada 70 buah. Kebun dia dekat Ulu Terengganu, dekat dengan 80 ekar. Tetapi kalau hidup tidak berkat, maka dia jadi malah untuk beribadah kepada Allah SWT. Dia cuai menunaikan kewajipan Allah SWT. Harta banyak, tapi cuai menunaikan ibadat, menunaikan kewajipan Allah SWT. Hidup tidak berkat. Jadi keberkatan itu penting, dan rahmat Allah juga penting. Kerana rahmat itu adalah anak kunci untuk membuka pintu syurga. Nabi SAW telah bersabda, La yanzurullahu yawmal qiyamah ila man jarra izarahu batara. Allah tidak akan melihat dengan rahmat pada hari kiamat kepada sesiapa yang memakai ataupun menurunkan kainnya kerana sombong. Maksud melakukan pakaian sehingga melepasi mata kaki ialah ditujukan pada orang lelaki. Bagi orang perempuan yang melabuhkan pakaian sehingga menutupkan aurat tidak dikira sombong. Orang perempuan yang menutup aurat walaupun labuh pakaian tidak dikira sebagai sombong, tetapi adalah kewajipan agama. Orang perempuan menutup aurat itu kewajipan agama. Kalau buka aurat sikit pun tak boleh. Orang perempuan satu helai rambut nampak, dia tahu nampak rambut dia juta, dia tahu. Dia biar gitu, dia lock gitu je. Bagi orang perempuan, satu helai rambut yang ternampak itu dikira aurat. Apatah lagi nampak betih, nampak lengan, dan nampak anggota-anggotanya yang lain. Aurat perempuan dia lebih berbanding dengan aurat laki-laki. Aurat laki-laki di antara pusat dengan lutut je. Jangan nampak pada lutut, jangan nampak pusat. Lain itu tidak dikira aurat. Tapi walau bagaimanapun, orang yang berakhlak itu dia tutup aurat dengan baik. Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pakaian orang perempuan. Ummu Salamah ini ialah isteri Nabi. Nabi telah mengambil Ummu Salamah setelah Abu Salamah mati di medan jihad, mati syahid, dan tinggal 2-3 orang anak yatim. Maka Nabi telah mengawini Ummu Salamah. Berkahwin dengan Ummu Salamah. Pertama sekali dia nak jaga anak yatim. Nabi ini sangat bersimpati dengan anak yatim. Dan Nabi juga sangat bersimpati dengan janda-janda. Banyak isteri Nabi adalah janda. Yang tak janda 2 orang, ada silap 2 orang. Pertamanya Maryam binti Syamun Al-Qubtiyah, orang Mesir, orang Qibti Mesir. Yang kedua Siti Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Itu yang saya tahu. Anak dara. Yang lain tu janda. Nabi mengawini janda kerana nak membela janda.
Nabi nak bela anak yatim. Jadi Ummu Salamah ni isteri baginda pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pakaian perempuan. Dia tanya Nabi, yurkhina shibra, qalat idzan tunkashifa aqda minhunna, qalat fayurkhinahu dhira'a la yazidna. Nabi ditanya oleh isterinya, jawab Nabi diturunkan sejengkal. Berkata Ummu Salamah, kalau demikian terlihat kaki mereka. Sabda Nabi, direndahkan sasta tidak lebih daripada itu. Maknanya tutup aurat bagi perempuan itu merupakan satu kewajipan. Menutup aurat itu merupakan satu kewajipan bagi perempuan. Muslimin muslimat yang hormati dan dikasihi sekalian, takabur selalunya bersama dengan ghurur. Bila ada penyakit takabur, adalah penyakit ghurur. Dia sepasang, dia sekaligus. Biasa ada lagu tu. Kalau ada keciuman ni, adalah darah tinggi. Dia lagu tu biasa. Bila ada penyakit takabur, ada pula lah penyakit ghurur. Penyakit ghurur ini orang yang tertipu dengan dirinya sendiri. Orang yang tertipu dengan dirinya sendiri. Dia berasa dia hebat. Dia berasa dia lebih. Ini penyakit ghurur. Orang yang tertipu dengan dirinya sendiri. Iblis juga ghurur kerana dia merasakan kejadian yang lebih baik daripada kejadian Adam AS. Sedangkan kejadian Adam itulah yang lebih baik. Adam min turab. Adam Allah jadikan daripada tanah. Iblis Allah jadikan daripada api. Tapi Iblis merasakan kejadian yang lebih baik. Hak dia rasa lebih baik itu tak betul. Hak dia merasa lebih baik itu tak betul. Sedangkan Adam itu lebih baik kejadiannya berbanding dengan kejadian Iblis, laknatullah. Jadi Iblis juga ghurur. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Iblis daripada api dan Nabi Adam daripada tanah. Iblis merusakkan kedudukannya, merasakan kedudukan yang lebih mulia daripada Adam, dan dia menjadi sombong dengan perasaan itu. Dia berasa saja. Dia berasa dia lebih baik. Perasaan dia. Sebenarnya tak. Sebenarnya tak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita supaya jangan terpedaya dan tertipu. Jangan kita ini jadi ghurur ataupun terpedaya ataupun tertipu. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Luqman, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur." Maka janganlah kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia, dan janganlah pula kamu diperdayakan oleh bisikan dan ajakan syaitan yang menyebabkan kamu berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kata jangan kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia, kerana kehidupan dunia ini adalah tipu daya kadang-kadang. Kehidupan dunia tipu daya. Kita rasa kehidupan dunia ini telah memberikan kepada kita kelebihan. Tak. Kehidupan dunia bukan satu kelebihan. Orang rasa dia diberikan pangkat Tan Sri, Datuk Sri, Tun dan seumpama. Dia rasa hebat. Maka dia pun jadi meta, jadi angkuh dan jadi sombong dengan pangkat-pangkat bintang-bintang kebesaran itu. Itu terpedaya. Begitulah juga dengan gelaran-gelaran yang lain. Diberikan gelaran dengan doktor, dengan profesor madya dan berbagai-bagai gelaran. Dia jadi betul gitu ya. Dia rasa hebat sangat dengan jawatan-jawatan itu ataupun dengan pangkat-pangkat itu. Sedangkan pangkat-pangkat itu
adalah merupakan penyakit-penyakit dunia yang kalau tak dijaga dengan baik, tak diurus dengan baik, dia boleh menjadi takabur. Tak apa, kalau nak bagi datuk apa, tak apa. Tapi jangan sombong dengan pangkat itu. Jangan sombong, jangan takabur dengan pangkat itu. Ada orang tu bila dia diberi bintang dengan jawatan ataupun dengan pangkat datuk, kalau tak panggil datuk, marah dia. Marah tak panggil datuk. Ini penyakit. Apalah lebihnya? Apalah lebihnya bintang-bintang yang seumpama itu? Kalau zaman-zaman dulu orang balik muka tak panggil haji, marah. Marah tak panggil haji. Marah tak panggil hajat. Orang Melayu kita aja, bila dia Mekah dapat gelaran haji, dapat gelaran hajat. Orang Melayu Malaysia, orang Melayu Indonesia. Adapun masyarakat lain tak ada haji, tak ada hajat pun dia Mekah 4-5 kali tak panggil haji. Jadi marah bila tak panggil haji dia. Jadi antara gelaran-gelaran yang sangat berbahaya ialah gelaran yang telah diangkat, mengangkat kedudukannya. Ghurur terkena kepada sesiapa saja jika tidak berhati-hati. Penyakit ghurur ini siapa-siapa pun boleh kena kalau tidak jaga-jaga, kalau tidak berhati-hati. Ramai orang terpedaya ataupun tertipu kerana merasakan dia lebih hebat daripada orang lain. Dia rasa dia lebih hebat daripada orang lain. Kalau orang lain, maka dia rasa dia lebih hebat daripada orang lain yang satu lagi. Maka berlakulah perbalahan di kalangan ulama-ulama. Sebab aku lebih hebat daripada dia. Dikatakan pondok-pondok dekat selatan Thailand tu ada tak belagang ni di antara satu guru pondok dengan satu guru pondok yang lain. Ini penyakit. Bila merasa aku lebih daripada tok guru tu lebih daripada mana, itu penyakit. Ini penyakit orang lain. Merasa aku lebih daripada orang lain. Begitulah juga kepada orang yang tidak alim pun dia ada penyakit juga. Orang alim ada penyakit, orang jahil ada penyakit ghurur ini. Imam Al-Ghazali telah menguraikan dengan panjang lebar golongan manusia yang ghurur. Termasuklah orang jahil, orang alim kena belaka, orang kaya pun kena, orang berpangkat pun kena belaka. Jadi penyakit ghurur ini, penyakit terpedaya ini kena pada orang alim, kena pada orang jahil, kena pada orang kaya, kena pada orang miskin, kena belaka kepada semua orang kalau tidak berhati-hati. Kalau tidak berhati-hati, kalau tidak berjaga-jaga, kena belaka. Awaskanlah diri kita supaya tidak terkena ghurur, kerana penyakit ini boleh memusnahkan kehidupan kita dan merosakkan masa depan kita. Jadi orang yang terkena penyakit ghurur ini boleh menyebabkan dirinya punah. Sebagaimana Allah sebut dalam kitab suci Al-Quran Karim, inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Maka janganlah kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia, dan jangan pula kamu diperdayakan terhadap Allah oleh para penipu. Penipu ni syaitan lah maksudnya. Atas muka bumi ini banyak orang yang terpengaruh dan terpedaya dengan kehidupan dunia. Terpedaya dengan kehidupan dunia. Awas daripada takabur dan ghurur, kerana unsur ini memerangkap semua orang jika tidak berhati-hati. Jadi kalau kita tidak berhati-hati dalam kehidupan kita di atas dunia ini, kita akan terkena penyakit ghurur ataupun penyakit takabur. Dua penyakit yang berbahaya. Imam Al-Ghazali menyatakan orang alim terperangkap dengan takabur kerana merasakan ilmunya banyak dan memperlekehkan orang lain. Bila pelekeh orang lain je, berat selalu. Dia rasa dia hebat, ada murid ramai, tok guru besar, dan dia pelekeh orang lain. Dia merendah-rendahkan lain. Pelekeh orang lain tu mana takabur. Takabur di mana merendah-rendahkan orang, melekeh-lekehkan orang.
Aku hebat, aku lebih. Dia pelakar tu pelakar orang ni, itu takabur. Ini banyak berlaku di kalangan orang yang dipanggil tuhu, orang yang orang lain ni. Ahli ibadat takabur dan ghurur kerana merasakan dirinya sudah selamat. Kita rasa kita sudah selamat dah. Puasa sunat kita buat sama ada Isnin Khamis. Malam pula pukul 4 pagi bangun dah tahajud. Dah tinggal tahajud. Baca Quran tiap-tiap hari. Sedekah tiap-tiap hari. Buat kebajikan banyak. Dia rasa dia selamat. Rasa diri selamat itulah bahaya. Orang yang merasakan dirinya selamat itu sangat berbahaya. Kalau kita rasa kita tak selamat, tak apa. Sebab sahabat-sahabat Nabi ni rasa tak selamat, padahal mereka ni hebat. Sahabat Nabi ni hebat dari segi amalannya, dari segi kedudukannya, dari segi martabatnya tinggi. Mereka rasa tak selamat. Orang yang merasakan dia selamat, amalan dia rasa banyak dah, ibadat dia banyak dah, itu banyak, ini banyak, itu sangat berbahaya. Orang yang berketurunan mulia juga merasakan diri mereka sudah selamat kerana dapat menumpang ibu bapa mereka yang bertakwa, sedangkan iman bukan diwarisi. Orang yang ayahnya orang baik-baik, Tok Alim, Toki dia dulu orang lain juga, tanya dia dulu orang lain juga, dia rasa selamat dah aku, anak cucu orang lain ni. Tak semestinya selamat. Walaupun Toki dulu orang hebat, walaupun Tok dulu orang hebat, orang mukmin, orang yang beriman, orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak semestinya anak cucu itu pun selamat juga. Tak semesti. Sebab iman bukan diwarisi. Kalau pitih jadi saka, maka ada tanah, kebun, dia boleh jadi saka. Tapi iman bukan diwarisi. Sesiapa yang beramal saleh, maka dapatlah dia. Sesiapa yang tidak beramal saleh, tak ada. Walaupun tak kira dia orang hebat, ayah dia dulu orang hebat, mak dia orang hebat, hebat mak ayah, tak semesti anak jadi hebat juga. Jadi kalau kita merasakan kita selamat kerana mak ayah kita orang baik-baik, toki kita orang baik-baik, itu juga ghurur namanya. Itu penyakit ghurur, penyakit yang ada pada diri kebanyakan manusia. Orang yang cantik comel, takabur dengan rupa paras, dia saku hebat, jadi ratu cantik. Ratu cantik sebab dia masuk, ramai lagi orang comel nak masuk ratu cantik. Jadi orang merasakan dia comel, dia hebat, dia handsome, dia kacak. Orang kaya pun bertanya, orang kaya dengan hartanya, pemimpin dengan ramai pengikut dan sebagainya. Itu semua di antara boleh penyakit, boleh menyebabkan datangnya penyakit ghurur. Orang comel, dia rasa dia comel, dia rasa dia handsome, dia rasa dia kacak. Ini penyakit. Orang kaya pun gitu juga. Orang pak orang jadi pemimpin yang ramai pengikut, gimana pun ada pengikut, ini pun boleh mendatangkan penyakit ghurur. Oleh kerana takabur merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya, maka penyakit itu hendaklah dirawat segera dengan pendekatan yang berkesan supaya tidak membinasakan. Jadi penyakit takabur ni kena rawat segera. Penyakit hati ni kena rawat segera. Kalau penyakit kudih yang ada kat kaki kita rawat dengan segera. Gatal sikit ya baru orang kita temu doktor pakar selalu. Tak apa, doktor pakar bayarnya sampai 200, padahal ni gatal sikit kat kaki. Kita temu doktor pakar. Doktor pakar kat pakar kulit kat keluarga ni mahal bayaran dia. Pakar kulit, sama lah sebutlah soal siapa, doktor mana, mahal. Tengok 4-5 minit dia belek-belek kat kaki. Tak apa, dia bagi upah dekat nombor 300. Nak temu dengan doktor pakar ni bayar mahal dah. Itu baru penyakit kulit.
Tetapi penyakit ghurur ini bila ada dalam diri, penyakit takabur ini bila dia kena rawat dengan segera. Sebab penyakit dalam hati dia lebih berbahaya daripada penyakit yang ada pada kulit, yang ada kat kaki, yang ada kat betis dan seumpamanya. Imam Al-Ghazali menyatakan ada dua pendekatan yang berkesan untuk merawat. Ada dua jenis cara untuk merawat penyakit dalam hati. Pertama, mengenal diri dan mengenal Allah melalui ilmu. Kena kenal diri, aku ni siapa. Kena kenal Allah sebagai pencipta kepada kita. Nak kenal ni kena berilmu. Dia tak kenal dengan begitu saja. Kena ngaji tasawuf terutama sekali. Orang yang belajar orang belajar ilmu tasawuf terutamanya, maka dia boleh mengenali Allah dan kenal dirinya sendiri dengan baik. Orang yang kenal dirinya sebagai seorang hamba yang hina akan mencabut sifat takabur yang ada pada dirinya. Bila orang tu kenal dirinya, aku ni hamba, aku ni hina-hina, maka dia boleh cabut penyakit takabur yang ada pada dirinya. Manusia dijadikan Allah daripada setitik air mani yang sangat lemah. Hebat setara mana manusia? Hebat setara mana? Allah jadikan mereka itu daripada setitik air mani yang sangat lemah. Nabi Adam awal dulu Allah jadikan pertama Adam min turab, anak cucu Nabi Adam ini daripada setitik air mani. Min ayyi syai'in khalaqah, min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Daripada apakah ia diciptakan? Daripada apakah manusia ini dijadikan? Daripada air mani diciptakannya. Allah menciptakan daripada air mani. Serta dilengkapkan keadaannya dengan persediaan untuk bertanggungjawab. Bila lahir ke muka bumi dan bila sudah cukup mukallaf, akalnya cukup, balik, maka dia dibebankan dengan kewajipan agama. Bila tidak menunaikan kewajipan agama, buat benda yang berdosa, akan dihukum oleh Allah. Buat benda yang baik diberi pahala oleh Allah SWT. Itu yang pertama kata Imam Al-Ghazali. Yang kedua, hendaklah mengenali punca-punca takabur itu. Kena tahu apa jadi takabur ni. Kalau penyakit kulit ada puncanya juga. Puncanya pertama sekali tak makan, tak patan. Yang kedua, tak jaga kebersihan. Tuala kotor dekat dengan 3 minggu dah tak basuh, tuala tu pakai lagi. Lap tubuh dengan tuala kotor, mudahlah kena penyakit kulit. Suka main dengan binatang yang bawa penyakit, binatang yang ada kutu umpamanya. Dok kelek duduk binatang yang ada kutu. Kucing umpamanya. Kucing kan jaga apa? Kena jaga mudah sangat jakit. Terutama sekali budak-budak kecil, kucing ataupun binatang-binatang lain yang ada kutu, macam anjing, babi, tak ada kutu. Mengobati penyakit tidak akan berkesan jika tidak dirawat dengan ubat yang serasi dengannya. Penyakit batuk, tapi ubatnya tidak ubat batuk. Bila nak sembuh penyakit batuk? Dia batuk, telan ubat penyakit gatal. Payahlah nak sembuh penyakit batuk ni. Begitulah juga penyakit dalam hati manusia. Biarlah ubat itu sesuai dengan penyakit itu. Ini kata Imam Al-Ghazali. Contohnya mengobati penyakit gatal dengan ubat batuk tidak akan berkesan melainkan dengan ubat gatal juga. Ubat gatal. Orang batuk kena ubat batuk, barulah berkesan penyakit itu. Orang yang takabur hendaklah dirawat dengan bertawaduk. Itu caranya. Kena bertawaduk. Kena sentiasa merendah diri. Jangan rasa tinggi diri. Kena tawaduk, kena merendahkan diri. Itu penyakit. Takabur mesti dirawat dengan tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun untuk menjadi orang yang tawaduk payah. Memanglah payah jadi orang tawaduk ni. Tetapi untuk memilikinya boleh dilakukan dengan latihan daripada semasa ke semasa. Boleh berlatih. Nak jadi orang tawaduk walaupun payah, tapi boleh berlatih untuk jadi orang tawaduk, untuk jadi orang yang merendah diri. Kalau kuda liar boleh dijinak melalui latihan. Begitulah juga binatang dalam zoo. Binatang sarkas dia dapat dijinakkan. Binatang liar, singa ni binatang liar.
Rimau ni binatang liar. Kuda belang binatang liar, tapi boleh dijinakkan bila dilatih. Maka manusia lebih-lebih lagi lah. Sebab manusia ni makhluk yang diberikan akal oleh Allah SWT. Maka mudah untuk menerima perubahan bila dilatih, mudah untuk menerima perubahan bila ditarbiahkan mereka, dididik mereka. Sebab itulah pendidikan ini bermula daripada kecil lagi, bermula di rumah lagi. Mendidik anak-anak ini bermula daripada rumah dan payah. Jadi tarbiyah adalah ubat ataupun cara untuk mendidik, untuk menyembuhkan penyakit takabur dalam diri manusia, supaya manusia menjadi tawadhu, mendekatkan diri dengan majlis ilmu, mentarbiah dia, mendapat tarbiyah yang cukup, insya-Allah maka penyakit-penyakit yang berbahaya ini akan hilang daripada kita manusia. Muslimin muslimat yang hormati dan dikasihi sekalian, setakat itu dulu untuk pagi ini. Imbrah ataupun pengajaran yang ke-8 kita akan sambung dalam kuliah kita yang akan datang. Awas perangkap syaitan. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.